Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Ustazah harap semua berada di dalam keadaan baik dan sihat di samping keluarga tercinta. Baiklah murid-murid, hari ini kita nak sambung pelajaran kita. Kita nak sambung pelajaran kita. Sebelum kita nak sambung pelajaran kita, Ustazah tanya dulu ya. Dah bersedia dah nak belajar? Dah bersedia? Okey, Alhamdulillah. Kena bersedialah. Sebab masa pembelajaran kita daripada jam 2.30 hingga 4.30. Lama tu ya. Jadi kena sedia. Kena bersedia. Pastikan sebelum nak belajar dah ambil wuduk. Sebelum nak belajar dah sembahyang dulu zuhur. Sebelum nak belajar pastikan dah makan minum dulu. Jadi selesaikan dulu baru kita belajar dengan keadaan tenang dan boleh fokus dengan baik. Baiklah, tajuk pelajaran fiqh kita, pelajaran 1, tajuknya hadas. Okey, murid-murid, bila sebut hadas, hadas adalah perkataan bahasa Arab. Hadas perkataan bahasa Arab. Mari kita tengok apa erti hadas. Mari kita tengok apa erti hadas. Tengok pengenalan dia ya. Ustazah baca. Hadas ialah suatu keadaan yang tidak suci dan tidak dapat dilihat. Apa dia punya maksud dia? Suatu keadaan yang tidak suci, maksudnya bila kita tak suci, bila kita tidak suci, kita tak boleh sembahyang. Bila kita tak suci, kita tak boleh pegang Al-Quran. Itu maksudnya tidak suci. Dan tidak dapat dilihat. Apa maksud tidak dapat dilihat? Orang tak tahu. Kita tak ada wuduk. Orang tidak tahu. Kita sendiri yang tahu tu maksud dia tak dapat dilihat. Kita asal dah ada wuduk. Lepas tu kita terkentut. Orang tidak tahu kita terkentut, tapi kita sembahyang saja. Itu maksudnya tidak dapat dilihat. Jadi hadas ialah suatu keadaan yang tidak suci. Tak suci dan tidak dapat dilihat. Tengok lagi. Hadas wajib disucikan untuk membolehkan seseorang menunaikan ibadat tertentu seperti solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Apa maksud wajib disucikan? Begini. Sekiranya kita berhadas kecil, kita dah ada wuduk, kita terkentut, kita buang air kecil, kita buang air besar. Cara nak menyucikan dia, kita ambil wuduk, maka terangkatlah dia. Maknanya kita dah tak berhadas lah, sebab kita sudah ambil wuduk. Tetapi kalau kita berhadas besar, contoh perempuan datang darah haid, dah habis dah darah haid dia, dah kering dah, dia kena mandi wajib. Dia kena mandi wajib untuk menyucikan dia, untuk dia boleh solat dan boleh baca Quran dan sebagainya. Boleh murid-murid? Okey, seterusnya mari kita tengok muka surat yang kedua. Apa lagi yang murid-murid kena tahu? Pengertian hadas. Pengertian hadas pada bahasa. Apa dia pengertian hadas pada bahasa? Sesuatu yang mendatang atau berlaku. Apa maksud mendatang? Sesuatu yang mendatang. Kita dah ada wuduk, terkentut. Kita dah ada wuduk, buang air besar. Kita dah ada wuduk, buang air kecil. Itu maksud dia mendatang. Sesuatu yang mendatang atau berlaku. Itulah berlakunya tu berlakunya terkentut, terbuang air besar, terbuang air kecil, tersentuh kulit lelaki dan perempuan yang kita boleh kahwin dengannya. Itu maksudnya Okey, tengok pula pada istilah
pada istilah pula berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Jadi maknanya bila kita tidak ada wuduk, ya, kita tidak boleh sembahyang. Kenapa? Sebab kita berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Maknanya kalau kita tak ada wuduk, kita tak boleh sembahyang. Kalau kita berhadas besar, kita tidak boleh sembahyang. Jadi nak menghilangkan dia ni, kita mandi wajib dulu. Dah habis darah haid tu kita mandi wajib dulu. Bila terkentut tadi kita ambil wuduk dulu. Begitu. Okey, yang ini kena hafal ya murid-murid ya. Bahagian ni kena hafal ya. Apa pengertian hadas pada bahasa? Murid-murid baca sama-sama Ustazah mari. Pengertian hadas pada bahasa sesuatu yang mendatang atau berlaku. Okay, baca sama-sama Ustazah. Pada istilah berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Okay, boleh ya murid-murid ya? Okay, kena hafal tu ya. Okey. Seterusnya bahagian hadas. Bahagian hadas. Pertama, dia terbagi kepada dua. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Ingat ya kalau dia soal, berapakah bahagian hadas? Berapakah bahagian hadas? Hadas terbagi kepada berapa? Dua. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Macam mana nak tahu hadas kecil? Macam mana nak tahu hadas besar? Kalau berlaku hadas besar, dia kena mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Kalau berlaku hadas kecil, dia memadai kita ambil wuduk. Terbatal, ambil balik semula wuduk. Dah ada wuduk, terkentut, buang air besar, buang air kecil, ambil wuduk semula. Kalau hadas besar pula, contoh perempuan yang datang darah haid, dia keluar darah haid, dah habis dah kering darah dia kena mandi wajib. Lepas dia mandi wajib, barulah dia boleh melakukan sembahyang. Kalau dia tidak mandi wajib, dia berdosa sembahyang. Sebab apa? Dia berhadas besar. Boleh ingat ya? Boleh ingat ya? Okey. Kita tengok muka surat yang ke-3 pula. Ya? Tengok. Hadas kecil. Pengertian hadas kecil. Pengertian hadas kecil. Hadas kecil ialah berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Yang itulah Ustazah sebut tadi kan. Dia terkentut, dia terbuang air besar, dia terbuang air kecil. Dia menyentuh kemaluan dia. Okey. Okey, seterusnya mari kita tengok. Ini kena hafal ya. Okey, baca dulu sama-sama Ustazah. Hadas kecil ialah berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Bila soalan pemeriksa keluar, apakah pengertian hadas kecil? Jawab sama-sama. Apakah pengertian hadas kecil? Hadas kecil ialah berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Boleh ya? Apa dia hadas kecil? Berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Kena hafal ya pengertian dia ya murid-murid ya. Okey, tengok pula. Seterusnya, sebab-sebab hadas kecil. Apakah sebab berlakunya hadas kecil? Tengok, terdapat 5 perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil. Kena ingat ni ya. Tengok, pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti membuang air besar, air kecil dan keluar angin. Apa maksud keluar angin? Kentut.
Jadi kalau terkeluar salah satu daripada dua jalan ni, dubur ni tempat buang air besar ya, kubul ni tempat buang air kecil. Kalau terkeluar salah satu, kalau terkeluar salah satu maknanya dia berhadas kecil. Okey, seterusnya. 2. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tidak berlapi. Maksud jin ni dia boleh kahwin ya. Lelaki perempuan dia boleh berkahwin ni, itu maksudnya bila tersentuh kulit batal dia punya wudu. Ketiga,